Hai dan selamat pagi saya ucapkan kepada Tuan Dr. Hebribati selaku pensyarah bagi mata pelajaran pengajaran kemahiran membaca ESEB 4353. Nama saya Nur Maizatul Wafiza binti Usaimi dan nombor kad matrik saya ialah MS23012018. Tugasan pada kali ini adalah secara individu di mana saya diminta untuk merancang strategi pengajaran membaca yang dapat membantu murid memahami kosakata baharu, menggalakkan murid membaca secara aktif serta berfikir kritis, dan menjadikan pengalaman membaca lebih menyeronokkan. Sebagai guru, saya mendapati separuh daripada murid saya sukar memahami kosakata ilmiah. Mereka lebih cenderung membaca secara mekanikal tanpa benar-benar memahami maksud perkataan yang dibaca. Akibatnya, mereka hilang minat, cepat berasa bosan, dan akhirnya gagal menguasai kemahiran membaca secara berkesan. Justru itu, melalui pengajaran saya berhasrat untuk memastikan murid saya dapat memahami kosakata baharu melalui pengalaman yang bermakna dan kontekstual, membaca secara aktif, bukan sekadar menyebut perkataan tetapi berfikir secara kritis tentang maknanya, juga menikmati aktiviti membaca dengan pendekatan yang menyeronokkan, juga interaktif supaya mereka lebih terlibat dan bermotivasi. Dengan itu, saya berharap setiap murid bukan sahaja mampu membaca dengan betul, tetapi juga mampu menghayati, memahami, dan menghargai ilmu yang mereka baca. Antara strategi membaca yang akan saya aplikasikan ialah strategi berfikir. Tujuan utama strategi ini ialah untuk membantu murid memahami perkataan baharu dalam teks tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada kamus ataupun teks. Jadi, dalam aktiviti ini saya akan menggunakan soalan 5W dan 1H, iaitu who, siapa, what, apa, when, bila, where, di mana, why, kenapa, dan how, bagaimana. Dan selepas membaca teks ilmiah, murid akan dibahagikan kepada kumpulan kecil dan setiap kumpulan akan menjawab satu aspek soalan 5W 1H berdasarkan teks yang dibaca. Sebagai contoh, jika teks bertajuk kesan pencemaran udara di bandar, kumpulan 1 menjawab bahagian who, siapa yang terlibat dalam isu pencemaran udara. Kumpulan 2 akan menjawab what, apa, apakah punca pencemaran udara. Kumpulan 3 menjawab why, mengapa pencemaran udara perlu dikawal, dan seterusnya bagi kumpulan yang lain sehingga habis. Dan setiap kumpulan kemudian membentangkan jawapan dan berbincang makna tersirat. Contohnya mungkin mengaitkan isu pencemaran dengan sikap manusia terhadap alam sekitar. Dan sudah pastinya secara tidak langsung, melalui strategi ini, murid dapat berfikir secara mendalam, memahami konteks perkataan baharu dan secara tidak sedar membaca secara mekanikal. Strategi yang seterusnya ialah strategi menceritakan semula. Dan tujuan utama strategi ini ialah untuk menguji kefahaman murid serta menggalakkan kemahiran komunikasi lisan. Dan aktiviti untuk strategi ini ialah dinamakan cerita semula dalam gaya sendiri. Selepas pelajar membaca sesuatu teks, mereka akan diminta untuk menceritakan semula isi teks menggunakan kata-kata sendiri. Dan saya akan menggalakkan murid menggunakan kosakata baharu yang telah mereka pelajari semasa membaca. Kemudian, murid lain memberi maklum balas tentang isi penting yang disampaikan oleh rakan mereka. Contohnya, jika teks yang dibaca ialah faedah amalan menjaga kebersihan diri, seorang murid boleh menceritakan semula begini. Kebersihan diri penting kerana dapat mengelakkan penyakit. Kita perlu mandi setiap hari, menjaga kebersihan pakaian, dan membuang sampah di tempat yang betul. Gitu. Jadi, selepas itu rakan-rakan lain pula boleh menambah isi penting seperti kepentingan mencuci tangan atau menjaga kebersihan kuku. Ya, jadi kesan strategi ini ialah dapat membantu murid memahami isi teks dengan lebih mendalam, berani berkomunikasi di hadapan rakan, dan dapat menggunakan juga meningkatkan penguasaan bahasa serta kosakata. Strategi yang ketiga ialah strategi membuat papan cerita. Strategi ini adalah untuk membantu murid memahami urutan idea dan isi penting secara visual. Aktiviti ini saya menamakannya storyboard bacaan teks. Okey. Dalam aktiviti ini, murid akan melukis ataupun menggunakan aplikasi digital yang saya sediakan seperti Canva untuk menghasilkan papan cerita berdasarkan isi utama teks.
Dan setiap kotak dalam papan cerita mewakili bahagian teks, iaitu pengenalan, isi, dan penutup. Contohnya, jika teks bertajuk kepentingan menjaga alam sekitar, kotak pertama boleh menunjukkan gambar bumi yang bersih sebagai pengenalan, dan kotak kedua menunjukkan aktiviti seperti menanam pokok ataupun mengitar semula sebagai isi utama, dan kotak terakhir menunjukkan masyarakat hidup sejahtera dalam persekitaran hijau sebagai penutup. Begitu. Jadi kesan strategi ini dapat murid dapat memahami struktur teks dengan lebih jelas, terutamanya murid yang bersifat visual, serta menghafal isi penting dengan lebih mudah. Strategi yang terakhir ialah strategi drama membaca, di mana strategi ini adalah untuk menjadikan pembelajaran membaca lebih menyeronokkan dan bermakna. Dan melalui strategi ini ada aktiviti, iaitu aktiviti drama bacaan, di mana murid akan memilih satu bahagian teks yang menarik dan menukarkannya menjadi lakonan pendek. Mereka perlu menulis skrip ringkas menggunakan kosakata baru yang mereka pelajari dan melakonkan watak-watak tersebut di hadapan kelas. Sebagai contoh, jika teks yang dibaca ialah sikap tolong-menolong dalam kehidupan seharian, sekumpulan murid boleh melakonkan situasi tersebut di kantin sekolah, di mana seorang murid membantu rakannya yang terlupa membawa uang untuk membeli makanan. Melalui lakonan itu, murid akan menggunakan kosakata seperti bertimbang rasa, prihatin, dan ikhlas. Justru itu, melalui strategi ini, murid dapat membina keyakinan diri, memahami isi teks dengan lebih mendalam, serta menjadikan aktiviti membaca lebih hidup, interaktif, dan menyeronokkan. Kesimpulannya, sebagai bakal guru, saya menyedari bahawa penerapan nilai kemanusiaan amat penting dalam pengajaran membaca. Guru perlu berempati, memberi sokongan dan menghargai kepelbagaian murid agar pembelajaran menjadi inklusif dan menyeronokkan. Melalui refleksi, guru dapat menilai serta menambah baik strategi yang digunakan. Seterusnya, memahami bahawa membaca bukan sekadar kemahiran akademik, tetapi proses membina jati diri dan pemikiran murid. Seorang guru bukan sekadar mengajar membaca, tetapi menyalakan cahaya dalam hati murid untuk terus ingin tahu dan berusaha. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.